Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada malam ini, saya nak menyampaikan kisah-kisah seram yang berkaitan dengan sekolah. Saya tahu mungkin ada di antara kita ni yang pernah bersekolah di sekolah berasrama penuh ataupun yang pernah duduk di asrama sekolah dan pernah mengalami kisah-kisah seram ataupun pernah tengok kawan kena histeria ke apa ke kan. Jadi pada malam ini saya nak cuba bacakan kisah-kisah seram. Dan kisah seram ini diambil daripada blog-blog tempatan lah. Dan sebelum kita mula, saya nak ucapkan Gongsi Fat Chai ataupun Selamat Tahun Baru Cina kepada semua kaum Cina yang berada di Malaysia. Semoga perayaan tahun ini lebih membawa tuah kepada kaum Cina. Dan sebelum kita mulakan, saya nak bagi tahu yang saya nak ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada anda semua yang support channel ni daripada day one lagi. Daripada mula-mula channel Mistik Horror ni ditubuhkan dan ada yang support. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda kan. Walaupun tak ramai tapi saya rasa bersyukur sangat. Video saya ada orang view. Saya rasa happy sangat bila ada orang tengok konten saya. Walaupun konten saya ni tak adalah power sangat pun kan. Cuma itulah, saya perlu upgrade lagi lah kan. Okey, jomlah tanpa buang masa, kita teruskan dengan kisah kita. Kisah seram sekolah. Baik, tajuk yang pertama ni adalah hantu berus kepala. Beberapa tahun yang lalu, aku ni ditempatkan di sebuah sekolah berasrama penuh di sebuah negeri yang dahulunya kaya dengan biji timah. Aku memang dah tahu sekolah tu memang sekolah lama. Banyak dah kisah seram yang diceritakan kepada aku oleh senior-senior lah. Tapi yang aku tak pasti, adakah kisah yang diceritakan oleh senior tu adakah benar ataupun saja nak mengusik. Adalah satu malam yang nyaman. Tetap pukul 2 pagi, aku rasa nak terkencing. Waktu dekat asrama, kami tidur dekat atas katil double decker. Dan aku pula dapat katil belah bawah. Bila aku dah nak terkucil sangat ni, dah rasa nak terkencing, dah tak tahan sangat ni, nak tak nak aku terpaksa kejutkan member sekatil aku ni yang dia duduk dekat katil atas. Katil double decker, tahu kan? Aku ajak dia teman, tapi aku hampa sebab aku dah kejut dia banyak kali. Tapi sayang, dia dah tidur mati. Dia langsung tak hirau aku punya kejutan. Nak tak nak, aku terpaksalah kuatkan diri aku untuk pergi ke bilik air. Tandas dan asrama bagi form 1 ada dekat blok berlainan, tapi dia rapat dan tertutup di antara satu sama lain. Lampu waktu tu memang terang benderang di koridor dan di dalam bilik air. Jadi kuranglah sikit rasa takut. Aku masuk bilik air macam biasa. Bilik air tu memang besar. Adalah beberapa kubikel untuk shower. Dan ada juga kubikel untuk tandas. Tempat basuh baju dan kolam mandi pun ada. Maklumlah, kami semua form 1 mandi pun kat situ, basuh baju kat situ, semua kat situ. Dan kami ni tinggal di asrama. Tandas berdekatan dengan pintu utama bilik air. Jadi senanglah nak ke tandas. Bila dah masuk tandas tu, dah buka zip seluar apa semua, dah tengah kencing tu kan, tengah duk syok kencing tu kan, aku dengar macam ada orang sedang memberus. Gitulah dia bunyi berus. Aku rasa heran, siapalah yang rajin basuh baju pada waktu ni? Sedangkan semua pelajar dilarang keluar daripada dorm pada waktu macam ni. Menurut firasat akulah, menurut husnuzan akulah, mungkin itu adalah pengawas. Pengawas sekolah yang tengah basuh baju. Jadi bila dah habis semua buang air, dah basuh apa semua, dah sarut seluar apa semua, aku nak balik ke dorm. Bal tu, aku langkah perlahan-lahan pergi dekat tempat basuh baju. Jadi aku intai daripada dinding. Apa yang aku nampak?
Memang tak masuk akal langsung. Aku begitu terkejut. Ya Allah. Aku nampak ada lembaga sedang basuh. Bukan basuh baju, basuh kepala. Bayangkan, dia cabut kepala dia dan basuh. Dah lah guna berus aku. Yang paling seram, waktu dia tengah basuh kepala dia tu, kepala dia tu menghadap ke arah aku. Yes, baldi yang dia guna. Ya, memang baldi aku. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, hanya Allah je lah yang tahu perasaan aku pada waktu tu. Badan aku berpeluh, rasa macam seolah-olah berlumba lari dengan Usain Bolt. Aku terus baca ayat-ayat Al-Quran yang aku tahu sambil berlari ke dom. Dalam perjalanan nak lari ke dom tu, aku rasa macam ada benda keluar daripada tandas tu sedang kejar aku. Bila aku toleh dengan ekor mata sikit, yes, aku nampak benda tu keluar bawa baldi dan dia lambai. Makhluk tu pula tak ada kepala disebabkan kepala dia berada di dalam baldi, dan menyebabkan aku tutup mata rapat-rapat. Tapi aku rasa macam ada benda pula mengelilingi aku. Tapi Alhamdulillah, aku tersedar pagi esok dia semua dah tak ada. Jadi aku terus pergi buang berus dan baldi aku jauh-jauh, sebab aku takut dia datang nak pinjam lagi. Okey, kisah kedua. Hantu Jepun di asrama. Aku ada kisah misteri yang pernah terjadilah waktu aku menuntut di sebuah sekolah menengah dekat Sarawak. Waktu tu aku Form 5, tingkatan 5. Setiap 2 minggu sekali, semua pelajar di asrama pasti akan pulang ke kampung masing-masing. Aku dengan kawan-kawan yang jadi pengawas ni, 5 orang, tak balik disebabkan kami nak ulang kaji. Sebab kami ada peperiksaan final year untuk tingkatan 5. Waktu kami tengah duk syok ulang kaji pelajaran dalam bilik, tiba-tiba kami dengar bunyi hentakan kasut. Prap, 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 prap dekat luar bilik. Aku dengan member-member semua terdiam. Jadi saya tanya kawan saya, ada tak dia orang dengar bunyi tu? Saya terkejut kerana dia orang juga mendengar bunyi yang pelik tu. Waktu ni dah menunjukkan pukul 1 pagi. Salah seorang member aku pergi mengintai daripada celah pintu bilik kami yang kami gunakan untuk ulang kaji pelajaran. Lalu dia panggil kami nak tengok sendiri apa yang dia nampak. Alangkah terkejutnya bila kami semua nampak hantu Jepun berkawat depan koridor asrama kami. Kami pernah dengar cerita tu dalam rancangan Misteri Jam 12, kelolaan yang dihostkan oleh DJ Casey. Tapi sekarang ni aku belum pernah lagi tengok atau terserempak dengan makhluk hantu Jepun yang diceritakan. Selalu dengar daripada MJ12 ataupun Misteri Jam 12. Tapi pada malam tu kami diperlihatkan dengan makhluk tersebut. Dan lepas kejadian malam tu, kami semua dah tak berani nak bermalam di asrama pada hujung minggu. Ini adalah kisah betul. Disebabkan sekolah saya ni ataupun sekolah aku ni dibina di bekas kawasan tapak peperangan zaman Jepun ketika mereka cuba nak memerintah Sarawak pada zaman dahulu. Kisah ketiga, hantu bilik stor. Tahun 1996. Aku telah merantau ke Perlis. Aku dapat masuk MRSM. Masa tu aku dapat duduk blok C. Ada 4 orang dalam satu bilik. Jadi katil seorang satu. Kebetulan pula bilik sebelah aku ni, bilik aku ni pula nombor 2 daripada tepi tandas. Tandas ni ditutup pintu depan, di depan belakang dipaku dengan kayu. Masa tu Dan tak fikir apa-apa. Sebab ingat dia orang buat store je letak barang. Jadi mulalah perjalanan aku dengan kisah seram dekat asrama tu. Tapi kali ni aku nak cerita satu je lah dulu. Pada satu malam Sabtu, ramai balik rumah sebab aku duduk Selangor, nak balik tu jauh. Jadi mana yang tinggal ni lepak-lepak lah bilik aku.
Sebab aku ni tokek komik, banyak komik dalam loker aku, ramai datang pinjam. Masa tu ada pula senior yang datang ni, tiba-tiba dia buka cerita seram. Dia pun menyembang lah buka cerita seram. Tapi aku ni dah tak heran dengan cerita seram. Sebab sebelum masuk asrama, aku dah biasa jumpa. Aku dah ada sixth sense sebelum masuk asrama. Jadi bila dah dengar cerita hantu ni, aku dah jadi alah bisa tegar biasa. Jadi lepas tengah malam tu, masing-masing takut nak keluar bilik. Especially nak balik ke bilik masing-masing nak tidur. Jadi jumlah semua ada 15 orang. Kami tidur berhimpit-himpit dalam bilik aku tu pada pukul jam 3 pagi ataupun lebih. Sebab waktu tu aku dah tertidur dalam pukul 2.30. Bila aku terjaga daripada tidur, nampak macam silau. Rupanya pintu bilik aku ni dibuka oleh orang daripada luar. Aku cubalah nak intai siapa. Lah, Mamat ni rupanya. Nama pun aku dah lupa. Jadi aku sambunglah tidur balik. Dan esok dia, aku cari balik Mamat yang buka pintu tu. Aku tanya semua orang, tapi jawapan yang aku dapat adalah mengejutkan. Disebabkan semua orang yang aku tanya, dia orang cakap Mamat yang aku nampak pukul 3 pagi tu dah balik rumah pada Jumaat petang. Habis tu, siapa pula yang buka pintu dan pandang aku pada malam tu? Semua yang tidur dalam bilik memang tak sedar langsung pintu tu dibuka. 15 orang yang tidur berhimpit-himpit dalam bilik aku tu, semua tak sedar langsung yang pintu bilik tu dibuka. Hari Isnin tu bila Mamat tu balik ke asrama, jadi aku saja je nak tegur dia. Memang dia balik petang Jumaat tu. Start dari hari tu lah aku dah mula jumpa benda yang bukan-bukan. Ini bukan aku aja, ramai yang kena. Plus, kata orang, kalau sekali pernah jumpa dengan makhluk alam sebelah ni, pasti akan ada repeat. Tak tahulah aku, tapi yang kena kat asrama dulu, balik-balik orang yang sama, yang teruk lah. Kisah keempat dan terakhir, kisah hantu banduan. Masa hari pertama sekolah, waktu tu form 1 lah. Malam tu dalam pukul 2 pagi, aku tersedar. Tak tahu pasal apa boleh tersedar. Tiba-tiba macam tu. Jadi bila dah tersedar ni, aku keluar daripada dorm, kemudian berjalan ke koridor. Aku pandang bawah dan aku pandang blok lain. Aku tak tahulah kenapa aku boleh jadi berani keluar daripada dorm pukul 2 pagi. Jadi lepas jalan-jalan, aku masuk balik dorm dan aku baring atas katil. Masa tu semua kawan-kawan dah tidur mati. Yang tinggal ada bunyi kipas buruk, keruk-kerek, keruk-kerek, keruk-kerek. Dan selepas aku selimutkan badan, aku dengar bunyi orang berjalan-jalan dekat koridor. Kelepak, kelepak, kelepak. Bila aku buka mata, tak ada apa-apa pun. Aku berhusnuzon, mungkinlah member nak pergi tandas kot. Tak apalah, aku sambung tidur balik. After few minutes, aku dengar lagi bunyi orang jalan-jalan. Kali ni bukan tapak kaki yang bunyi, tapi ada bunyi nafas. Bunyi nafas tu pula seolah-olah tak jauh daripada aku. Dan bunyi tu pula makin dekat dan makin dekat. Bunyi nafas sekali lagi, tapi bunyi gelak halus macam tu. Time tu memang tak berani dah buka mata. Aku ni dah fikir bukan-bukan dah, hantu kot. Yang ni tak mungkin orang kalau dah gelak halus macam ni. Tak lama lepas tu memang sah bunyi tapak ni dah masuk dalam dam aku. Bunyi tapak kaki tadi. Kita orang tidur, tak tutup pintu, kita orang buka. Tutup pun tak ada mana sebab tak boleh lock. Lepas tu bunyi nafas dia jelas kedengaran. Bila dah bunyi macam kerbau tak cukup nafas tu dia punya nafas, aku memang dah tak berani nak buka mata. Takut kot. Aku takut terpandang lembaga hodoh berambut panjang depan mata. Tak lama lepas tu bila aku tak layan dia ni, usikan dia ni, dia goyang katil aku. Dalam fikiran aku, takkanlah kawan yang tidur dekat atas goyang katil kot. Tak mungkin, tak mungkin. Sah lah ni hantu.
Mula aku ni terkumat kamit baca doa dan surah-surah yang aku ingat. Time tu badan aku dah mula terketar. Mata aku dipejam rapat. Selimut aku genggam erat. Takut hantu tarik selimut je. Dan aku make sure kaki aku dilipat dengan lutut ke dada. Tak naklah pula hantu tu gosok dan tarik kaki aku. Malah nafas dia masih lagi dengar di sebelah kaki katil. Lebih kurang 10 minit jugalah katil aku digoyangkan. Lepas tu hilang. Lega. Tapi tak lama lepas tu, aku dengar macam ada orang tarik besi di koridor sebelah tingkap. Takkanlah senior datang usik macam ni kot. Takkanlah. Bunyi dia jelas kedengaran. Makin lama makin kuat. Dan akhirnya aku dengar bunyi orang menembak. Dan jeritan kuat. Dan disudahi dengan macam bunyi orang jatuh. Kejadian pada malam tu stop sampai situ je. Tak lama lepas tu, aku dengar bunyi orang azan subuh. Dan bunyi alarm. Alarm clock daripada member. Rasa lega. Keesokan dia bila tanya senior ni, barulah dia orang buka cerita. Senior aku cerita, ya memang kawasan sekolah ni dulu adalah tempat seorang banduan bunuh diri. Dia cakap kalau aku pergi tengoklah dekat satu pokok dekat dengan bilik band ni, orang kata bilik ni banyak kisah hantu. Akan ada satu rantai kaki yang tergantung di puncak atas pokok. Dan ya, aku tengok memang ada rantai tu. Tapi aku masih ragu-ragu dengan kisah sebenar dia. Bila aku tanya adik aku bersekolah di sekolah di situ dulu pasal gangguan tu, dia kata memang member dia pun pernah kena macam aku kena. Sekian. Okey, itulah dia kisah kita malam ni. 4 kisah seram yang berkaitan dengan sekolah. Jadi saya harap anda semua terhiburlah dengan kisah pada malam ini. Dan lagi dan saya minta maaf kalau video tak berapa elok lagi kan. Macam mana dengan audio? Dah okey ke? Saya dah tukar mic baru ni, Fantech Leviosa. Ni Abang Syahrul Chapter. Terima kasih Abang Syahrul Chapter yang cadangkan saya suruh beli mic ni. Alhamdulillah saya dah ada duit sikit, saya beli-belilah. Kan saya dah janji saya akan upgrade sikit-sikit. Bila saya dah mula pakai mic ni, rasa okey pula. Okey. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Dan saya dah ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang dah support channel ni daripada day one lagi. Dan sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahulah macam mana nak balas jasa baik anda. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan rapat yang support. Kawan-kawan dululah, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan belajar college dulu. Terima kasih korang semua. I love you all. Kepada kawan-kawan college kan, KFCH International College yang tengok video aku, aku nak ucap terima kasih kat korang semua. Pak Lah, Awi, Dini, Syafiq kan. Thank you Nanti ada masa jomlah kita roger-roger turun KL. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.
Ha,